Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hari ini pada muka surat 32, latihan 1. Tunggu kawan kita nak hantar di skrin. Ataupun jika kita ada buku ya. Dan saya nasihatkan beli. Buku dia murah sahaja. Buku-buku yang ni murah jadinya elok kita beli. Kalau kita order pun sangat cepat dihantar. Ya kan? Okey, kita pada latihan 1. Kita dah mula ke belum, Linda? Belum mula langsung ya? Yang Alif ni dah, yang B belum. Itu Alif tu Melinda, bukan Alif tu, Hamzah. Hamzah. Tengok tu. Dia nak kena babam. Hamzah wasal. Okey, jap. Ini kalau Alif dengan Hamzah pun kita tak sure. Ni Ustazah marah, tapi bukan marah sungguh-sungguh. Dengar. Jika ada Hamzah di atas Alif, maka itu Hamzah, bukan Alif. Ya. Okey. Kalau tak ada Hamzah, okey, baru kita boleh panggil Alif. Yang ni confirm tak boleh panggil Alif ya. Okey, Hamzah ya. Itu kita dah mulakan yang pertama. Kita pergi kepada yang kedua, ba ya. Okey, ba ni kita tengok kawan kita hantar ya. Hantar di skrin. Kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Wa abshiru bil jannati. Lepas tu apa tajuk dia ya? Kita masih dalam bab isim mausul. Sebenarnya tempat kosong tu kita perlu isikan dengan isim mausul. Jika nak bertanya apa dia isim mausul, silakan. Apa-apa saja. Tidak ada masalah ya. Okey, ini ayat dia yang betul lah. Yang tadi dalam buku latihan ya. Ini ayat dia, ayat Quran dia. Wa abshiru bil jannatil lati. Kosong dia tadi pada allati. Kuntum tu'adun. Okey. Dia punya maksud dia, dan sampaikanlah berita dengan syurga. Dia punya ayat dia. Bil jannati tu kalau kita nak terjemahkan satu-satu, bi adalah dengan. Bil jannati dengan syurga. Dan sampaikanlah berita. Macam tu ya. Dengan syurga. Maksudnya tentang ganjaran syurga. Itu maksudnya. Dan berilah berita gembira tentang syurga. Itu sebenarnya lebih tepat kalau kita nak susun ayat itu. Allati. Allati adalah sebenarnya yang perlu diisi di tempat kosong kita dalam latihan tadi. Ya. Kalau Linda boleh sebelah menyebelah. Satu buku latihan, satu lagi Quran. Tapi mencabar sikitlah untuk Linda kalau boleh. Dan dia mungkin jadi kecil sikit. Kecil. Dia akan jadi kecil bila kita bagi dua. Nampak? Apa ni? Mana ayat dia tadi? Ayat dia tadi. Okey, allati, ya, isim macam ni kan? Okey, ayat dia. Macam ni. Bagus ya. Sebenarnya teknologi ni sebenarnya sangat canggih ya. Kita je tak pandai ya. Okey, tengok ya. Wa abshiru bil jannati. Di tempat kosong perlu diisikan dengan allati. Allati adalah dalam bab kita sebenarnya allati adalah isim mausul. Isim mausul adalah kata nama penghubung ataupun kata nama hubung. Maksud dia yang. Itu saja maksud dia ya, yang. Okay, dan isim mausul ada beberapa ya. Di dalam list isim mausul ada 7 semuanya. Sebab dia ada kategori muzakkar, ada kategori muannas dia. So kenapa yang ini allati adalah muannas? Kenapa muannas? Mesti benda yang isim yang sebelumnya tu muannas ataupun selepas dia, isim selepas dia ataupun isim sebelum dia. Biasanya dia tu kalau dia ada kena mengena dengan isim yang muannas, makanya kita kena pakai isim mausul yang muannas punya. Bukan tu saja. Dengan bukan saja muannas, kuantiti dia. Kalau allati sebenarnya untuk satu. Isim muannas tapi kuantiti dia dia kalau dua pula, muannas ada isim mausul muannas, kuantiti yang dua lain pula. Nampak ya? Dan juga kalau ada muannas tetapi jamak lain pula. Dia memang masing-masing lain lah. So allati sebenarnya adalah untuk isim muannas, isim dia boleh jadi selepasnya ataupun boleh jadi sebelumnya. Itu tak ada masalah ya. So di sini isim dia sebenarnya al-jannati, syurga. So al-jannati, syurga adalah nampak ta marbutah. Ta di hujung tu ya, ta yang macam telinga tu, yang namanya adalah ta marbutah. Itu biasanya memang kita tahulah isim tu adalah kategorinya muannas. Jannah bermaksud syurga. Kerana itu dipakai mesti gunakan allati yang bermaksud yang. Dan sampaikanlah berita gembira tentang syurga. Sebenarnya allati yang
kuntum. Kuntum daripada perkataan apa? Kuntum. Kuntum tu sebenarnya dia ada dari asal perkataan dia. Apa? Maksud Ustazah damir ya? Bukan domir boleh domir dia siapa? Okey, saya jawab Kak Jam dulu. Apa domir dia siapa Kak Jam? Kuntum. Kuntum. Antum. Antum lah. Antum lah. Ya senang je. Dia betul. Ini sangat ada masanya tip-tip macam tu. Kalau dah bunyi tum dekat hujung memang domirnya antum. Memang Antum itu. kan? Ya. Ya. Okey, itu ambil macam tu agak lebih mudah lah. Kuntum maksudnya domirnya antum. Saya terjemahkan ni sebagai kamu. Antum bermaksud kamu. Kamu semua ya. Bukan kamu seorang, kamu semua. Itu jamak tu. Kamu semua telah. Itu sebenarnya kalau kita terjemahkan dia. Domir di dalamnya adalah antum. Betul. Dan ini adalah kalau saya kata apa asal fi'il asal dia apa? Fi'il yang asal dia. Fi'il Kana tu. Ya, kana. Betul. Fi'il Kana. asalnya kana. Ui, apa ni? Linda pandai lah. Jugalah. Teka. Ada saya teka. Mana boleh teka-teka? Mesti pandai tu. Akak pun tak terfikir tu. dia Kana, begini. kuna. Ya. Okay, dia begini dia ni sebenarnya dia ni bila saya kata apakah fi'il yang asal. Kalau soalan saya begitu ya. Apakah fi'il yang asal? Mesti fi'il yang asal itu adalah fi'il madhi 3 huruf. 3 huruf. Itu mesti. Ya. Okay. So, mari kita tengok list kana tu Linda. Ni sebab kawan kita ada yang tak nampak kuntum tu sebenarnya asal dia kana. Kuntum adalah fi'il madhi. Ya. Cari pula. Nanti Cari kawan lah. tak apa. Agak-agak susah ke nak cari? Sekejap, tak tahu dia ke tak dah simpan dalam ni. Kalau tak nak cepat snap je dari kamus biru tu. Kalau nak cepat lah. Page mana yang lupa dah ni. Dia depan jugalah Ustazah rasa. Kana qala betul. Page 10. Muka surat 10 kana. Siapa ada buku ya? Siapa ada buku biru, kamus biru, buka muka surat 10. Ya, buka muka surat 10. Okey, buku biru ni adalah kamus biru. Kalau bahasa Arab dia orang Melayu panggil kamus. Kalau bahasa Arabnya sebenarnya qaf, ejaan dia ya, qamus sebenarnya. Tapi sebenarnya kamus tu dari bahasa Arab lah sebenarnya ya. So siapa yang ada kamus biru, buka ya muka surat 10. Ikut je. Page dia 10, kita jumpa kana. Okey, kamus biru ni adalah kamus yang bab dia khusus untuk fi'il. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Yang ni, yang kamus biru, dan dia ada juga benda lain. Ada juga benda lain yang penting di dalam kamus biru ni ya. Kamus biru ni sangat penting sebenarnya. Kalau orang yang belajar ilmu bahasa Arab dia mesti perlukan kamus biru, ya. Okey, bukan saja dia ada segala fi'il ya, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Di dalam kamus biru ni juga kita akan jumpa isim-isim yang penting dia. Isim yang penting dia ada 3 isim. Apa jenis-jenis isim tu? Ada 3. Apa dia? Siapa nak jawab? Isim mausul. Isim mausul tak boleh. Isim mausul tak ada dalam ni. Isim mausul tidak ada di dalam ini. Teka, ada 3 jenis isim yang terdapat di dalam kamus biru. Fi'ilnya ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ada 3 fi'il dan ada 3 isim yang kita boleh cari di dalam kamus biru ni. Bukan isim mausul. Isim mausul tidak termasuk, tidak terdapat dalam kamus biru. Isim apa? Okay, cuba buka. Domir memang ada lah. Domir memang ada di dalam kamus biru ni. Sebab di dalam fi'il mesti ada domir. Jadi di dalam kamus biru ni memang ada domir. Mesti ada punya. Sekarang amar. Ya, amar ke fi'il. Isim isyarah Ustazah. Bukan. Isim isyarah pun tak masuk isim dalam ni. maf'ulun bih ke? Salah. Isim isyarah pun tak masuk dalam ni. Sekejap. Masdar. Dengar dulu. Ya, bawah tu. Isim masdar. Bawah kotak domir. Ini ketiga-tiga isim ni ini sangat penting. Nanti saya bagi tahu yang Kak Jem sebut ya. Isim isyarah ya. Isim ini sangat penting di bawah kotak domir. Pertamanya al-masdar. Dia walaupun dia tak letak isim tapi nampak alif lam. Bila alif lam memang dia isim.
Tak ada fi'il yang bermula dengan alif lam. Tak ada ya. Fi'il tidak bermula dengan alif lam. Jadinya satu isim al-masdar. Kalau tak nak sebut isim pun boleh. Nak sebut al-masdar saja pun boleh. Cukup kita faham dia adalah isim. Itu dia bagi contoh di situ. Kaunun. Satu kaunun. Satu lagi kianun. Lepas tu kianatun. Lepas tu kai apa tu? Kainunah. Nampak dia punya al-masdar. Al-masdar ini jangan hafal. Tak perlu hafal. Cumanya kalau kita nak cari isim al-masdar, kita kena tahu fi'il dia dulu, baru kita dapat cari di sini. Dan di bawahnya ada isim al-fa'il, ismul fa'il. Saya sebut secara putus isim al-fa'il, tapi kalau saya sambungkan ismul fa'il. Cara nak ataupun nak sebut isim fa'il, boleh je. Ya. Lepas tu kainun ya, dan satu lagi Isim fa'il tu kena buat dia Ustazah. bukan, yang kena buat tu bawah dia isim maf'ul. Oh, ya. Ha. Isim maf'ul. Yang kena buat Kena nama buat. dia yang bawah tu isim maf'ul yang bawah tu. Di sini tidak ada ya, tetapi kalau yang kena buat tu dipanggil isim maf'ul, yang bawahnya isim fa'il adalah pembuat, bukan yang kena buat, pembuat. Kan? Ataupun pelaku. Pihak yang membuat ataupun pihak yang melakukan dipanggil isim fa'il. Tapi yang kena buat adalah isim maf'ul yang di bawahnya. Tetapi untuk kana tidak ada isim maf'ul. Jadinya kamus biru ni saya cakap sangat penting. Apa maklumat yang kita boleh dapat di sini. Okey, sekarang kita naik atas balik, kita tengok dia punya kita punya fi'il madhi. Sebab kita nak ada kawan kita yang tak perasan kuntum ni apa asal. Ingat soal jika orang tanya apakah fi'il asal dia. Kalau fi'il asal mesti fi'il madhi untuk huwa. Itu untuk huwa mesti ya. Untuk huwa ya. 3 huruf. So, apa dia? 3 huruf Ustazah. Ya, 3 huruf. Mesti 3 huruf punya. Okey, sebab ini kalimah ini 3 huruf lah ya. So di sini kana. Kana, tengok dhamir di dalamnya huwa, dia dah bagi awal-awal ya. Lepas tu mudhari'nya pun dia bagi yakunu. Dia dah bagi dua-dua. Kana dengan yakunu sangat banyak di dalam Al-Quran. Okey, maksud dia apa? Maksud dia maksud dia adalah, ataupun maksud dia telah, ataupun maksud dia menjadi. Semua boleh. Ya, ketiga-tiga tu. Adalah, ataupun telah, ataupun menjadi. Itu bolehlah. Ketiga-tiga maksud itu boleh digunakan untuk kana. Okey, sekarang kita nak tengok daripada kana sampailah berubah menjadi kuntum. Mari kita tengok. Kita kena tengok fi'il madhi ke bawah perlahan-lahan. Kana, lepas tu bawah dia dulu perlahan-lahan kana. Itu untuk huma ya. Lepas tu kalau untuk hum kanu. Kanu banyak ya, banyak ni. Kana yang huwa banyak. Kana untuk huma tu tak banyak dalam Quran ya. Biasa untuk huma tak berapa banyak. Yang banyak untuk huwa, untuk hum yang banyak di dalam Quran ya. Lepas tu untuk hiya ada. Untuk hiya ada tak banyak sangatlah, tetapi ada kanat. Memang adalah ya. Lepas tu kanata, lepas tu kunna. Untuk jamak perempuan ni pun tak berapa banyak ya. Okay, untuk huma tak berapa banyak. Untuk hunna jamak perempuan tak ada banyak mana ya. Okey, anta, antuma, antum. Bunyi dia tu. Dengar anta, antuma, antum. Dia punya fi'il dia tadi yang daripada kana tadi, jadi kunta. Kunta maksudnya dhamirnya anta. Kalau kuntuma dhamirnya antuma. Ambil ujung-ujung dia, ta adalah anta, tuma adalah antuma, kuntum. Inilah dia dalam Quran kita. Kuntum adalah dhamirnya antum. Kalau maksudnya, kalau kita nak terjemahkan maksudnya kunta, anta maksudnya awak ataupun kamu, antuma awak berdua ataupun kamu berdua. Antum bermaksud awak semua ataupun kamu semua. Ini semua untuk muzakkar ya. Untuk muzakkar ya. Jadinya kalau kita nak terjemahkan kunta, awak telah. Kalau kita nak terjemah dia. Kuntuma, awak berdua telah. Kuntum, awak semua telah. Kalau kita nak terjemahkan dia. Okey, mari kita tengok sedikit lagi list tu. Sekarang nampak kuntum. Oh, rupanya kuntum tu dari kana. Itu yang kita nak nampak. Ya. Bila kita nampak di situ senang kita nak cari ya. Kita turun sedikit list tu siapa Linda yang ni. Sekeliling tu. Okey, kalau anti, antuma, antuna, dia pun mirip-mirip yang anta tadilah. Anti jadi kunti. Antuma, kuntuma.
Antunna, kuntunna. Jamak perempuan tak berapa banyak. Jadi kita jangan peduli sangatlah jamak perempuan tu ya. Okey, mari kita tengok ana. Ana kuntu. Memang ada. Ya. Ana. Banyak ya dalam Quran ya. Kuntu. Lepas tu nahnu kunna. Memang ni. Nahnu dengan ana ni memang banyak dalam Quran. Okey. So dari situlah kita dapat kuntum tadi ya. Daripada kana. Okey. Mari kita tengok balik ayat kita apa maksud dia. Siapa ada soalan sila tanya ya. Ayat kita bermula dengan wa abshiru. Abshiru tu nanti dulu fi'il dia sebab fi'il dia lebih panjang ya. Dan sampaikanlah berita gembira. Itu maksud dia. Waw bermaksud dan. Ya, waw itu dipanggil huruf ataf. Ya, abshiru itu fi'il sebenarnya. Fi'il amar sebenarnya. Ya, nanti kita cari sebab dia lebih complicated ya. Dan sampaikanlah berita gembira. Ya Allah. Banyaknya sampaikanlah berita gembira. Itu semua terdapat dalam abshiru. Nampak abshiru punya pendek. Tapi maksud Melayu dia panjang. Ya? Dan sampaikanlah khabar gembira pun boleh juga. Berita gembira ataupun khabar gembira. Boleh ya. Bil jannati. Kalau kita terjemahkan dia dengan syurga. Sebenarnya kalau kita terjemah. Sebenarnya syurga lah maksud dia. Okay, itu jar majrur. Jar majrur bil jannati dengan syurga. Allati tadi isim mausul tadi ya. Ya maksud dia yang dengan syurga yang jadi ya kuntum kamu telah tu'adun kamu semua dijanjikan. Itu maksud dia. Okey tu'adun tu dengan kita baru tengok tadi kuntum ya. Di sini okey di sini yang mana fi'il? Yang mana fi'il? Ustazah siapa Ustazah? Yang mana tu'adun tu ke? Ya semualah. Ada berapa fi'il dalam ayat ni? Tu'adun. 2. 3. 2. Apa dia? Abshiru ni fi'il juga. Abshiru fi'il amar. Fi'il amar. Yang ni kuntum ni fi'il tadi lah kan? Fi'il madi. Fi'il madi. Tu ni fi'il mudhari' Ya, ketiga-tiga fi'il ada di sini. Ya Allah. Ingat juga. Abshiru adalah fi'il amar, kuntum adalah fi'il madi, tu'adun adalah fi'il mudhari'. Ketiga-tiga fi'il ada di dalam ni. Okey, saya tak nak fokus pada fi'il yang panjang-panjang sangat tu. Nanti tak cukup masa. Jadi saya fokus kepada yang kuntum dulu. Sebab kuntum tu kana tu lagi banyak dalam Quran. Jadinya kita fokus kepada fi'il-fi'il yang lebih mudah dulu. Ini fi'il yang mudah pun tak kenal, nak pergi cari fi'il yang panjang-panjang tu tak payahlah kan. Kenal dulu fi'il-fi'il yang lazim di dalam Al-Quran. Nanti bila dah yang lazim tu, nampak je kuntum dah tahu dari kana. Okey, kita tinggal yang tu. Kita tinggal itu baru kita fokus pada fi'il-fi'il yang lebih mencabar tu. Okey? Matlamat kita nak fokus dulu kepada yang lazim, yang banyak di dalam Al-Quran. Okey, kita gerak kepada ayat seterus kita. Ayat seterus kita, kita tengok. Panjang ayat ni dah. Okey. Ayat ni pun panjang. 22. Al-Hajj 38. Ya. Al-Hajj 38. Panjang ayat ni. Tapi taklah risau sebab dia banyak perkataan yang mudah sebenarnya di dalam ayat ni. Okey, mari kita tengok ayat kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallah. Tak payah baca habis lah sebab kita nak fokus ya. Innallah, inna tu. Inna. Rasa-rasanya apa tentang inna? Apa yang kita nak? Apa inna ni ya? Apa? Sebab sila cepat. Jawapan. Taukid. Betul. Huruf taukid. Bagus. Satu. Huruf taukid. Huruf taukid maksud dia apa? Apa maksud dia taukid? Penegasan. Maksudnya maksudnya ada keseriusan di situ. Maksudnya ada penegasan ataupun serius. So kita panggil dia huruf taukid dan satu lagi dia ada fungsi dia. Fungsi dia apa? Apa? Menasabkan menasabkan isim pertama. Ya, pertama dan merufukkan isim kedua. Betul. Itu fungsi dia. Mesti kena cari dua-dua ni ya. Satu dah faham inna bermaksud sesungguhnya. Itu maksud dia ya. Dia ada inna dengan anna. Ya.
dari segi huruf taukid inna dengan anna sama. Tak kisahlah anna mesti pendek ya. Lepas tu dengan anna sama saja. Dia perkataan sama, huruf taukid yang bermaksud sesungguhnya. Tu ya. Lepas tu dari segi fungsi dia ada 7 di dalam list dia. Bukan dia je. Inna, anna, ka, anna, la, kinna, la'alla, laita, la. Memang saya sentiasa ulang. Ada 7 yang terdapat di dalam list inna. Dia panggil apa? Inna wa akhawatuha. Ataupun dia panggil inna dan adik-beradiknya. Dia panggil macam tu. Saudaranya, saudara perempuannya, akhawatuha. Adik-beradik. Dia kata adik-beradik pun boleh, saudara pun boleh ya. Yang terdapat di dalam list inna ada dalam kita punya buku, bukan buku yang ni ke? Bukan ni kan? Betul tak? Dalam ni ada. Ada kan? Buku ni Mesti ada ada juga. punya. Buku Tapi ni page lah. berapa? Ada ya. Page Mm-mm. kita kena tengok list dia lah. List dekat depan ya. Ada di dalam buku ini ya. Inna wa akhawatuha. Kita tunjuk sekejap lah. Bagi kawan kita tengok ya. Fungsi dia tu, tunggu sekejap. Inna wa akhawatuha. Ini dia. Muka surat 75. 75. Ya, 75. Siapa yang ada buku boleh buka muka surat 75. Pak senang ya bagi yang sesiapa mempunyai buku ini, dia boleh terus buka, boleh nampak. Kita nak tengok adik-beradik Inna tadi. Kita nak tengok adik-beradik dia, fungsi dia kita tinggal sekejap. Apa lagi ya selain daripada Inna? Inna, Anna, Ka Anna. Ka Anna. Okey. Lakinna. Ya, lakinna. La'alla. Ya, la'alla. Laita. Laita, la. Ada 7. So ketujuh-tujuh ini mempunyai fungsi yang sama. Itu yang kita nak cakap. Fungsi menasabkan isim pertamanya dan merufukkan isim yang kedua. Itu fungsi dia orang sama. Tapi dari segi huruf taukid, inna dengan anna tu yang taukidnya, bukan semuanya huruf taukid. Bukan semua. Okey. Kita balik kepada tadi, apa fungsi dia? Cuba tengok biasanya isim pertama dia memang selepas dia lah biasanya. Nampak Allah tu nasab ke apa tu? Nasab. Nampaklah Allah tu nasab. Siapa nak bagi tahu saya apa nasabnya? Apa maksudnya nasab? Allah tu. Allah. Hujung. Ya, hujung tu fathah. Itu maksud dia nasab. Baris atas. Ya, baris atas. Betul, baris atas, fathah ataupun nasab ataupun mansub, semua boleh. Kita boleh terima semua jawapan tu. Sebab itu dia tak adalah innallahu, memang takkan ada dalam Quran. Innallahi memang takkan ada. So kita dah jumpa dah isim pertama dipanggil isim inna, dipanggil isim inna nasab. Memang jelas nampak di sini. Okey, sekarang dah jumpa isim pertama, kita nak cari isim kedua. Isim kedua dia kita panggil khabar. Khabar inna. Khabar inna. Yang ni boleh ke? Kenapa ni dah tanya gitu? Sebab dah nampak rufuk. Sebab dia fi'il. So dia boleh kan? Boleh. Dia tak kisah dia Boleh. fi'il ke apa kan? Boleh. Boleh. Ada tak orang lain yang tak nampak? Yudafi'u boleh. Itu boleh dipanggil khabar inna. Khabar inna kita panggil ya. Tetapi dia sebenarnya undang-undang asal dia khabar tu mesti isim. Undang-undang asal dia. Ya. Tetapi jika tidak ada, tak apa, boleh. Kalau tidak ada isim kedua yang rufuk, yang berakhir dengan dhammah, fi'il boleh. Ni okeylah, yudafi'u adalah fi'il. Dia tak kisah fi'il mudhari' ke, fi'il madhi ke, fi'il amar, dia tak kisah. Tetapi fi'il boleh duduk di tempat isim yang kedua ataupun khabar inna. Boleh. Boleh? Cukup ah. Kalau dia dah jumpa macam tu, cukup. Tak ada dah. Fungsi dia dah tak ada dah. Dia tak ada melirik-lirik. Tak ada. Cukup. Fungsi tugas dia dah selesai. Sesungguhnya Allah tadi ya. Yudafi'u. Yudafi'u maksudnya apa? Menolak ya. Ya ke? Apa maksud yudafi? Dia membela. Oh, membela Tak kat sini dia tulis membela. Ya. Sebab ada perkataan ni juga yang bermaksud menolak. Betul lah tu katanya kalau menolak kejahatan. Menolak kejahatan maksudnya apa? Sebab dia punya terjemahan dia ikutlah penerbit yang buat kan. Ya. Okey, membela lah. Kita terima je dulu dia punya dia ya. Itu fi'il mudhari' ya.
Ada sesiapa nak cakap macam mana nak tahu itu fi'il mudhari'? Ada huruf ya kat depan. Betul? Ya. Ada huruf ya kat depan. Lagi satu? Di hujungnya dhammah. Itu ciri-ciri fi'il mudhari'. Ya, ada ya. Ya tu kat depan tu sama ada huruf ya ataupun huruf ta ataupun huruf hamzah ataupun huruf nun. 4 sahaja. Hanya 4 huruf sahaja di awal yang kita boleh kenal dia ciri-ciri fi'il mudhari', ya. Huruf ya ataupun ta ataupun hamzah ataupun nahnu. Okey, biasanya ya, biasanya maksudnya sebab dia fi'il, ya. Maksudnya ada domir di dalam fi'il ini. Yudafi'u fi'il mudhari'. Tak sekisah fi'il apa pun sebenarnya, jika dia ada fi'il, sebab fi'il maksudnya perbuatan. Ya, jika ada perbuatan, mesti ada pelaku kepada perbuatan. Mesti. So fi'il ni sebenarnya 2 in 1. Fi'il sentiasa 2 in 1 maksudnya bukan saja dia fi'il, tetapi dia ada domir pelaku di dalamnya, terlindung, tersembunyi di sebalik yudafi'u. Tetapi kita boleh tahulah, kita boleh tahu biasanya kalau macam ni adalah huwa, dia punya domir dia, ya. Okey. Biasanya huruf ya mengatakan pelakunya ataupun dipanggil domir tadi, ya, pelaku muzakkar biasanya. Kalau dia tak, biasanya pelakunya muannas. Kita ambil umum dulu. Dan kalau hamzah awalnya maksudnya pelaku dia ana, saya. Dan kalau nun, domir pelakunya adalah nahnu ataupun kami. Tempat tu. Ya. Dan keempat-empat ini memang hujungnya dhammah lah, yudafi'u. Ya, Ustazah, mana balik Ustazah? Kalau ya tadi apa? Ya, sampai biasanya domir dia? muzakkar biasanya. Muzakkar huwa. Yang ni huwa lah, yang ni huwa. Tetapi biasanya kalau ya tu kita boleh ambil umum domir pelakunya muzakkar. Tapi yang di sini secara khusus huwa. Huwa tu kan muzakkar kan? Ya. Kalau ta tadi? muannas. Muannas ataupun awak seorang lelaki. Boleh jugalah. Ada juga anta. Boleh juga, ya. Saya kata ambil umum sahaja dulu. Saya kata ambil umum kalau muannas tadi apa Ustazah dia punya tu apa? Kalau muannas ta. 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 Ambil tu je dulu. Kalau apa hiya ke? boleh hiya. Atau ambil misalnya yang tu dulu. hiya huma pun boleh juga lah, hunna pun Boleh, boleh lah. ya. Boleh. Geng-geng muannas lah. Ya, geng-geng muannas. Ambil cerita geng-geng muannas. Kalau dia ya, geng-geng muzakkar. Biasa gitu. Kalau dia ta, geng-geng muannas, ya. Kalau dia hamzah, maksudnya pelaku dia, domir pelakunya ana. Dan kalau dia nun, ya, kalau dia kata itu nudafi'u. Kalau dia tukar ya kepada nun, maksudnya pelakunya nahnu, kami, bermaksud kami. Kalau boleh 4 tu dulu. Okey. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia awal dia berubah. Awal dia tu berubah kerana tadilah muzakkar ke, muannas ke, ataupun ana ke, nahnu, itu. Tetapi kalau nak tahu yang pelakunya seorang ke ataupun dua ke ataupun pelakunya jamak, hujung dia pula berubah. Dia macam tu. Fi'il mudhari' ni dia kena tengok awal dan akhir dia. Itu fi'il mudhari'. Hanya kalau belakang ni macam ni rufuk dia jadi kalau macam ni dia huwa. Huwa. Kalau hiya dengan anta macam ni juga. Hiya dengan anta. Hiya dengan anta memang sama. Fi'il mudhari' kalau kita buka kamus biru, hiya dengan anta tu muzakkar tau. Itu terkecuali lah. Tapi hiya dengan anta memang sama. Dan satu lagi kalau ana pun udafi'u. Macam ni juga. Kalau nahnu pun macam ni. Hujung yang macam ni semuanya untuk 4 ni. Untuk saya ulangi, untuk huwa, untuk hiya. Hiya dengan anta tu memang sentiasa sama, ya. Hiya muannas, anta muzakkar, tapi dia memang sama. Lepas tu kalau ana, nahnu memang hujungnya begini, sama. Ya. Itu fi'il mudhari'. Memang kita kena alert lebih. Di awalnya kita nak tahu jantina dan di hujungnya kita nak tahu kuantiti pelaku tadi ataupun fa'il dia atau domir dia. Okey. Fi'il sini bebaslah, fi'il apa pun boleh. Cumanya kita nak kenal dia fi'il mudhari' sahaja. Okey, ani. Apa tu perkataan ani tu? Dari.
Dari boleh, akan pun boleh, tentang pun boleh. Dia dari sebenarnya min sebenarnya. Dari ya, tapi an boleh jugalah ya. Akan, tentang. So ini sebenarnya perkataan dia nun sebenarnya mati. Sebenarnya an sebenarnya. Ada di dalam list mana? Dalam bab mana? An. Siapa ingat? Jawab. Itu apa nama tu? Apa nama? Korek-korek kan? Huruf Apa? jar, betul tak Mita? Huruf Yes, jar. huruf jar. Betul, huruf jar. Ada Jar. dalam list huruf jar. Huruf jar ada 8. So kita cuba ya an. Sebenarnya huruf nun saya bagi tahu mati. An ya, lepas tu fi, lepas tu min, lepas tu li, lepas tu apa lagi? Lepas tu huruf ba. Ba yang tadi b. B, ba mesti baris bawah b pendek. Lepas tu kalau kaf. Kaf mesti ka. Ya. Dia ada gitulah lebih kurang ya, ada 8 ya. So an kalau maksud dia tentang ataupun akan. Dari pun kadang-kadang boleh juga maksudlah, boleh diterima juga maksud dia ya. Yang penting sebenarnya huruf nun mati sebenarnya, tetapi ini kenapa diletak baris bawah? Itu isunya. Kenapa diletak baris bawah? Kerana dia bertemu dengan alif lam. Senang cerita. Alif lam. Kalau dia bertemu dengan alif lam, memang apa-apa huruf saja, bukan huruf nun. Apa-apa huruf yang mati, jika bertemu dengan alif lam, maksudnya selepas itu ada alif lam, makanya huruf mati tadi akan dibaris bawahkan. Banyak dalam Quran. Ya, itu kita kena terima. Katanya kenapa? Ustazah pun tak tahu kenapa. Ada benda yang Ustazah tak tahu kenapa, tapi kita terima dia kerana kita telah diberitahu. Sebab dalam Quran pun banyak ya. Okey, itu tentang allazina. Allazina adalah dalam bab kita hari ini sebenarnya. Bab isim mausul sebenarnya. Bab kita ya. Bab kita isim mausul sebenarnya allazina ada nama dia isim mausul, kata nama penghubung ataupun kata nama hubung ya. So ini cuma dia pun ada kategori muzakkar, kategori muannas, kategori mufrad, musanna, jamak. Dia ada semua. So ini yang mana? Allazina. Jamak. Jamak. Jamak Muzakkar. muzakkar. Ya, jamak muzakkar. Tapi maksud dia yang itu je maksud dia. Ya. Kenapa dia guna jamak muzakkar? Mesti ada selepas tu tentang jamak muzakkar. Mesti ada. Kalau tidak dia takkan gunakan isim mausul yang untuk jamak muzakkar. Mesti ada sebab. Mesti penceritaan ni kalau tentang orang, mesti orang-orang tadi tu jamak muzakkar. Macam tu ya. Kalau dia sebab isim mausul ni bukan untuk orang je. Kita kena ingat muzakkar tu bukan untuk orang saja. Saya nak ulang ya, kalau kata muzakkar bukan bercerita tentang orang lelaki saja, bukan. Kalau memang kebetulannya penceritaan tu tentang orang lelaki, muzakkar. Kalau memang penceritaan itu tentang haiwan jantan, muzakkar juga. Haiwan jantan, sekumpulan haiwan jantan, jamak muzakkar juga. Dan kalau dia bercakap tentang benda-benda yang jatuh kategori jamak muzakkar, dia pakai ini juga. Dan tempat-tempat, dia memang benda dengan tempat ada kategori muzakkar. Itu ada orang pening. Dia kalau haiwan tu pening, dia kata kenapa ya, dia cakap kalau orang lelaki kita tahulah muzakkar. Okey, kalau haiwan jantan okeylah muzakkar jugalah dia kata. Tapi ni dia kata, dia tanya kenapa dia benda pun mesti ada muzakkar, dia pening. Ustazah kata kalau you pening I tak boleh nak tolong you. Sebab kita belajar bahasa Arab, kita kena terima. Ya, kita kena terima. Sebenarnya saya cakap dia sepatutnya you tak perlu pening. Sebenarnya you kena terima keunikan bahasa tu. Rupanya dia benda-benda, lepas tu tempat-tempat juga ada yang kategori muzakkar, ada yang kategori muannas. Kalau you kena nak terima bila kita belajar sesuatu, ibaratnya kita masuk rumah orang, kita kena ikut cara orang. Ibaratnya lah kan. Jadi kalau you terima keunikan sesuatu bahasa, jadi you akan terima. Tapi kalau you tanya kenapa, lepas tu you pening, saya pun tak boleh tolong. Ustazah cakap ada dia dah memang peraturan macam tu Ustazah. Ya, peraturan dia ikut bahasa. dia ikut apa tu yang apa panggil wazan dia. Wazan ya, bentuk. Wazan maksudnya acuan sebenarnya. Ya. Jadinya itu memang bahasa tu sebegitu. Memang bahasa kita tak ada. Bahasa Melayu kita tak ada ya. Jadinya kita kena terima dia. So jadinya kalau kenapa dia guna allazina isim mausul jamak muzakkar, mesti penceritaan tu tentang sesuatu yang jamak muzakkar. Sama ada orang ke haiwan ke benda-benda ke tempat ke, terpulanglah pada ayat tu. Kalau macam ni lepas tu tengok amanu. Apa tentang amanu? Siapa nak cakap? Cuba bagi tahu. Isim ke, fi'il ke, jamak ke apa? Sila bagi tahu. Amanu. Ada hamzah alif depan ni apa? Fi'il.
Fi'il, okey, terima. Fi'il, betul, terima. Fi'il. Fi'il dah. Kerana ada apa? Linda? Hamzah alif depan kan? Dah. Ni satu Sebenarnya lagi jamak pun tahu juga ni. Ada apa? Alif ziyadah. Ya, alif Alif ziyadah ziyadah. tu dulu. Alif ziyadah tu hanya Jamak. ada di hujung fi'il dan dia jamak. Lepas tu alif ziyadah tu bukan saja-saja selalu saya tanya, alif ziyadah ya, saya bagi tahu jika ada alif ziyadah, memang alif ziyadah di hujung saja dan dari situ kita tahu dia jamak dan dia adalah fi'il. Dua. Kita dah dapat dua-dua kat situ sebenarnya. Cumanya Alif sekarang ziyadah kita ni nak memang tahu duduk kat fi'il ke Ustazah? apa dia? Alif ziyadah ni memang duduk kat fi'il juga ataupun Ya, hanya fi'il sahaja yang ada alif ziyadah. Isim tak ada. Isim tak ada alif ziyadah. Nampak? Kalau kita dah faham tu, kita terus nampak. Dan cumanya sekarang kita nak tahu fi'il apa. Itu saja. fi'il amar ke? Kan? Fi'il amar Amar boleh ni. ada alif ziyadah. Dan satu lagi fi'il madi juga boleh ada alif ziyadah. Kedua-dua Ni fi'il fi'il ini, madi dah Ustazah. ya, fi'il madi. Betul. Sebab dia tanda baris atas. Ya, betul. Terima kasih. Tapi untuk menjawab kawan kita tadi, memang alif ziyadah boleh duduk di hujung fi'il amar untuk jamak muzakkar antum. Dan alif ziyadah boleh duduk di hujung fi'il madi untuk jamak muzakkar hum. Dua ni sahaja yang ada ada alif ziyadah. Ya, kedua-duanya jamak muzakkar, tetapi kalau fi'il madi dia sebenarnya dhamir dia hum. Dhamir dia. Amanu bermaksud mereka telah beriman. Maksud dia. Perkataan iman-iman tu ini bentuk fi'il lah. Fi'il madi. Ya, fi'il madi dhamir pelakunya siapa? Hum. Mereka. Lepas tu tadi pakai al-lazina tadi. Lepas tu pakai al-lazina. Ya. Okey. Cumanya sedikit tips yang saya bagi tu, kalau boleh membantu kita untuk mengenal lebih cepat, alif ziyadah. Sila perhatikan alif ziyadah. Alif ziyadah hanya duduk di hujung fi'il sahaja. Okey, dengar ya. Fi'il sahaja dan hanya ada dua fi'il yang ada alif ziyadah, iaitu fi'il madi jamak muzakkar hum. Memang dah tahu muzakkar, dah tahu jamak. Okey, tak apalah. Fi'il madi untuk hum dan fi'il amar untuk antum. Dua tu sahaja yang ada alif ziyadah. Tetapi, ada tetapi, takut tak dengar tetapi? Takut tak dengar tetapi? Ustazah tadi fi'il amar tadi apa? Dia punya tu dhamir dia? Antum. Antum. Kalau fi'il amar antum, kalau fi'il madi hum. Okey, sekarang ni mari kita tengok. Cumanya sekarang ni kita nak tahu apakah fi'il yang asal dia. Boleh jadi 3 huruf, boleh jadi 4 huruf, boleh jadi 5 huruf, boleh jadi 6 huruf. So yang ni yang mana? Apa fi'il asal dia? Okay, Lina keluarkan kertas yang jadual tasrif al-af'al tu. Jadual tasrif al-af'al. Okey, kalau kita nak tahu sebenarnya fi'il madi dia ada yang bermula dengan 3 huruf ya. Ada yang bermula dengan 4 huruf, ada yang bermula dengan 5 huruf dan ada yang bermula dengan 6 huruf. Okey, sekarang kita cuba apa? Amanah. Ya, mana tu sebenarnya mana sebenarnya mana? Ya. Kalau siapa dapat cari dalam kamus biru, mari kita cari dululah kat dalam kamus biru. Mudah-mudahan kita jumpa. Dalam kamus biru dululah. Cari dekat list mana. Amanah. Siapa cepat sila beritahu dengan segera. Muka surat berapa? Siapa dah jumpa? Kita memerlukan pertolongan orang yang laju. Mana? Ustazah, Hamzah dia semua duduk atas alif ya? Hamzah dia tak apa, boleh je, tak ada masalah, tak apa. Memang betul Hamzah dia memang duduk atas alif. Mana?
Muka surat 208 saja. 208 tengah-tengah ya. Okey. Bukan 208 tu yang bawah tu. Saya nak tanya dulu Ustazah yang mana satu? Yang ada Hamzah ke atau panjang ke? Betul 208 confirm. Betul. Maksudnya dekat betul, kamus betul. tu Ya. yang belakangnya 208. Ya. Okey, betul. Saya dah jumpa dah ya. Okey, kita jumpa pada muka surat belakang 208 ya, tapi kolom yang pertama. Kolom yang pertama ya. Kolom yang pertama dari atas. Dari atas agak-agak pertengahan dia ya. Yang hamzah dia ada tanda mat tu. Yang tu. Mana? Yang Amy nak tanya apa tadi sebenarnya Amy? Atas sikit dia ada Hamzah mim nun saja, dia tak ada mat. Okey, sebenarnya yang ini adalah yang ada mat tu, ada. Ya. Okey. Mat dalam kamus biru ni ya. Saya bagi tahu mat dalam kamus biru ni sebenarnya 2 harakat sebenarnya. Mat yang dalam kamus biru ni. Ya, jadinya kita kena pilih yang mana yang ada nombor dia 222. Nombor dia bagi tepi ya. Okey. Tengah cari yang tu 222. Mari kita pergi depan. 95 depan. 95. 95 ya. Alamak, dia bagi jarah ke? Dia tak bagi amanah ke? Dia bagi perkataan lain. Dia bagi perkataan lain. Kalau dia bagi perkataan lain, jadinya kita kena bayangkan kalimah kita tadi, masukkan dalam kalimah ni. Bentuk dia tu. Ini agak-agak, kalau saya lah jujurnya, saya tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Tapi takut kalau tak mahir nanti kita disuruh ikut jarah. Tapi sebenarnya kita punya mana. Jadinya nak cari manu tadi. Tengok Suruh apa ni? Aduh. 95. Kamus depan. Kamus dari depan. Kamus biru dari depan muka surat 95. Page bawah. Dia bagi perkataan lain ya. Dia bagi kalimah lain ya. Jadinya kita terpaksa ikut. Jaroh. Cara sebut tu jangan jaroh. 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 Ya, tanda mat tu sebenarnya 2 harakat tu. Jaroh. Sebenarnya. Jadinya kita punya perkataan kita mana sebenarnya yang kita cari. Jadinya tengok saja fi'il madi tadi bermula daripada huwa, jumpa kat mana? Jaru, manu. Kita jumpa pada hum. Dhamir dia. Okay. Yang ni dia bagi kalimah lain, tak apalah, kita terima je lah. So yang iman tu semua dari perkataan ni lah ya. Cumanya manu adalah dalam bentuk fi'il. Kalau iman yang kita sebut iman tu adalah isim. Itu je beza dia. Okey, mari kita balik kepada ayat kita tadi ya. Manu maksudnya mereka telah beriman. Sebab itulah tadi digunakan isim mausul yang jamak muzakkar tadi ya, allazina ya. Okey, mari kita habiskan ayat ni. Kita habiskan innallaha apa mana tu? Okey. Mari kita habiskan ayat kita ni. Innallaha okey, ada inna lagi. Dia seronok ada inna ni kan? Sebab dah faham kan? Ada inna ya. Sesungguhnya Allah, itu maksud dia. Dan inna apa fungsi dia? Apa nama dia? Huruf Menasab. ya, huruf taukid dia. Ya, huruf nasab dan taukid. Tak kisahlah nak sebut taukid dulu ke, nak sebut nasab dulu ke, tak ada masalah. Nak sebut huruf nasab dan taukid ataupun nak suruh huruf taukid dan nasab, tak ada masalah. Yang penting kedua-duanya ada. Jadi Allah nampak nasab dia jelas. Ya. Dan sebenarnya la tidak. Maksudnya tidak yuhibbu, tidak menyukai ataupun tidak menyayangi. Bolehlah ya. Kulla, setiap. Ya, setiap khawanin ni bukan khianat ke? Apa maksud dia khianat kan? Kita tengok maksud dia tu apa? Betul. Orang yang berkhianat. Khianat. Saya nak cakap perkataan khianat yang kita biasa guna tu adalah bahasa Arab. Khawanin, ada bunyi dia khianah. Khianah kalau dalam Quran ni. Khianat kan? Khawan, ada bunyi dia. Sebenarnya perkataan khianat adalah bahasa Arab sebenarnya. Bukan huruf K, sebenarnya huruf kha sebenarnya. So khawanin, orang yang suka mengkhianati lah. Maksudnya Allah tidak suka, Allah tidak menyayangi, Allah tidak mencintai semua ataupun setiap. Hula tu ya, kalau kita nak gunakan semua ataupun setiap boleh. Khawanin, pengkhianat. Senang guna pengkhianat lah. Kafur tu kafir lah. Bunyi dia sama dia. Kafir, kafur. Kafur tu maksudnya orang kufur. Orang kufur biasanya apa? Kufur kan? Kufur tu sama ada kafir ataupun cumanya kufur tu
sifat dia. Kufur maksud dia menutup. Maksud dia sebenarnya, maksud asal dia. Jadi memang biasanya kita kata untuk orang kafir lah. Tapi jangan sebut depan dia, orang marah, dia orang kata tak ada marah-marah kan. Jadinya memang ada pada orang kafir dan sebenarnya kufur juga ada dalam sifat orang yang Islam. Itu kita kena tahu. Sifat kufur juga terdapat pada orang-orang yang bergelar Islam. Itu kita faham lah ya. Di sini sebenarnya tadi inna ya. Isim huruf taukid dan nasab. Dan isim inna, isim yang pertama dipanggil isim inna, nampak Allah, nampak nasab. Sekarang kita nak mencari isim yang kedua. Isim yang kedua kita panggil khabar. Khabar inna urufu. Tapi main cari, jumpa tak? Mesti isim sebenarnya. Tak jumpa kan? Tak ada kan? Tak ada masalah, tak apa. Kita guna je la tu bermaksud tidak. Dia tidak mengganggu apa-apa ya. So yuhibbu. Di situlah. Yuhibbu tu apa? Menyukai, Tidak dia menyukai. menyukai. Itu maksud. Menyukai. Itu maksud. Fi'il. Dia adalah fi'il. Oh ni, Boleh. fi'il. Boleh. Fi'il Ya, fi'il ya. mau Tidak menyukai. Ah. Fi'il. Fi'il. fi'il Boleh. apa? Fi'il mudhari. Mudhari'. Mudhari' ya. Dia kalau Dia ada ya. apa Kak Je? Dia ada ya. Yuhibbu. Ya Ustazah. ada ya. Ya ada ya, apa tu hujung dia hujung dia dhammah. Pegang dua tu, Dhammah. ada ya dan hujungnya dhammah. Itu memang Dhammah. ciri-ciri fi'il mudhari' ya. Yuhibbu mencintai ataupun menyayangi ataupun menyukai. So Allah tadi tidak menyukai ataupun tidak menyayangi ya fi'il mudhari' tu ya. Okay, cuma la di So situ ni kira khabar untuk Ina ke Ustazah? ya betul, khabar untuk inna. Ya. So la ni Khabar- tak ada lah. Tidak, la Kita tidak. lompat. Dia tidak mengganggu apa-apa. Dia semua bermaksud penafian. Dia panggil la nafi. Ya. So, la yang menafikan maksudnya bermaksud tidak. Tapi la ada juga yang bermaksud jangan, ya. Cumanya di sini memang bermaksud tidak sebab dia dah bagi maksud tidak lah. Ada kat situ ya. Tapi la ada yang bermaksud nafi ataupun tidak. La juga ada yang bermaksud jangan ataupun larangan. Jadinya dipanggil sama ada la kita nak tahu la nafi ataupun la nahi. Kalau yang jangan ataupun larangan tu nahi. Kalau yang bermaksud tidak dipanggil nafi. Tapi kat sini dah ada maksud dia. Tapi ada cara sebenarnya. Kalau tak ada maksud kita ada cara mengenal dia. Kalau tidak ada maksud tapi dia dah bagi tahu. Okey, tinggal sekejap ya. Kulla asalnya kullu. Kullu, kulla, kulli. Sama je maksud dia. Semua ataupun setiap. Khawanin. Itu sebenarnya apa tu? Sifat tu sebenarnya. Orang yang orang yang sifatnya mengkhianati. Betul. Orang yang sifatnya mengkhianati. Lepas tu kafurin. Orang yang sifatnya kufur. Itu sebenarnya. Ya. Kedua-duanya itu sebenarnya orang yang dan terdapat dengan sifat dia sekali lah. So khawanin. Tanwin, kafurin, tanwin ya. So ini bukan sifat wa mausuf ya. Bukan sifat wa mausuf. Apa? Khabar. Memang apa dia? Khabar. Khabar tu yang tadi yuhibbu. Khabar tu jatuh kepada yuhibbu. Cumanya saya cakap ini bila kita kata kalau ada dua kalimah ending dia tanwin, kita kata sifah wa mausuf. Kita katakan, tetapi sebab yang ni khawanin dah sifat dah, kafurin dah sifat dah. Jadinya yang ini bukan sifat wa mausuf, ini memang sifat. Memang sifat lah. Di sini ada dua sifat yang Allah benci. Sifat khawan, sifat khianat dan sifat apa lagi yang Allah benci? Kafur, sifat kufur. Maksudnya khawanin adalah sifat, kafurin adalah sifat. So bukan sifat wa mausuf. Bukan. Ya. Dia memang sifat. Sifat ni boleh berjela-jela, nak panjang lagi pun boleh. Tapi dia ikut baris yang pertama tu. Kalau yang tadi khawanin, lepas tu dia kafurin, apa-apa lagi semua ikut dia punya tu. Sifat. Cumanya nak bagi tahu yang ni bukan sifat wa mausuf. Okey, cumanya apa kulla, kullu, kulli. Setiap, semua yang orang yang suka berkhianat dan juga orang yang kufur. Itu maksud dia. Okey. Saya nak buka. Siapa yang ada soalan? Silakan. Ustazah nak boleh soalan umum tak Ustazah? Bukan. Boleh? Boleh. Sebab kan nak tanya Ustazah, bahasa Arab ni kan dia punya vocabulary tu kan tak banyak kan. Cuma kalau kita elaborate balik vocabulary-nya satu-satu, dia daripada perkataan yang satu, lepas tu dia boleh jadi macam-macam ya Ustazah macam tu. Betul. Maknanya betul. perbandaran kata kita tu
tak banyak tapi dia boleh jadi makna lain. Macam tu. Ya. Betul. Macam Dia sebenarnya bahasa Melayu kan Ustazah. Ha? Bahasa Melayu kan kita banyak perkataan kan. Macam dia ni tak banyak kan. dia Cuma begini dia dia boleh jadi untuk jawab apa yang Kak Jam cakap, sebenarnya fi'il bahasa Arab ni dia bermula dengan fi'il madi. Dia bermula dengan satu daripada fi'il madi, dia boleh tukar, dia ubah. Nanti dia ajar dia ajar cara daripada fi'il madi tukar ejaz berubah menjadi fi'il mudhari'. Fi'il madi maksudnya kata kerja past tense. Kita kita kena belajar cara ubah dia. Itu tak apa, lambat sikit tak apa. Dan bila kita ubah dia berubah menjadi fi'il mudhari', kata kerja sekarang dan kata kerja akan berlaku. Dan daripada fi'il mudhari' ubah tukar jadi fi'il amar, kata perintah. Dan daripada fi'il madi tadi kita boleh tukar, dia boleh jadi isim fa'il. Nampak? Dia ada cara dia. Dan daripada fi'il madi juga kita boleh tukar, tapi kita kena tahu apa yang perlu ditukar. Boleh jadi isim maf'ul, benda yang kena buat. Nampak? Daripada fi'il madi, kita boleh dapat fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, kita boleh dapat isim fa'il, kita boleh dapat isim maf'ul. 5. Dia boleh jadi 5. Itu yang dicakap. Daripada perkataan yang satu. Dia memang bermula dengan fi'il madi. Lepas tu kita nak tanya. Tapi kita nak kena tahu kesesuaian dengan wazan tu Ustazah kan? Ya, betul. Sebab dia ada fi'il tu ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada 6 huruf. Semuanya sebab bentuknya berubah, berbeza. Kalau dah berubah, dia punya baris automatik berubah kan Ustazah? Ada, berubah. Ada berubah. Lepas tu yang tadi, kertas yang Linda hantar tadi, kertas keping tu, penting sebab dia ajar perubahan daripada 3 huruf, macam mana nak tukar jadi 4 huruf. 4 huruf pula ada 3 jenis. Semua dia ajar kita. Dah tahu dah. Nak tukar jadi 4 huruf ada 3 jenis, semua dia ajar. Lepas tu ada perubahan yang kepada 5 huruf dan perubahan kepada 6 huruf. Nampak? Dia punya perah. Itu maksudnya tadi. Dia asalnya, origin dia ataupun dipanggil mujarrad. Dia panggil kata asal. Kata yang asas dia mesti fi'il madi untuk huwa. Mesti. Itu mesti kita faham. Jangan bila kata-kata asal tu cari kata mudhari'. Jangan. Okay. Dia punya asalnya daripada huwa ya? Ya, mesti huwa. Itu kata yang asal dia. Daripada huwa pula berubah lagi. Kalau huwa, huma, hum, semua berubah. Fi'il madi berubah dekat ujung, dekat akhir tau. Perubahan ni berubah di hujung, di akhir. Itu mengikut pelaku. Kalau mudhari' pula awal pun berubah, hujung pun berubah. Kalau amar tak banyak. Amar ada 6 saja. Jadi fi'il amar agak mudah sebenarnya. Fi'il amar. Dia ada 6 sahaja. Kata perintah kan? Ya, kata perintah. Dia ada 6 saja sebab kita hanya boleh beri perintah ataupun beri arahan kepada 6 orang ni saja, kepada orang yang direct contact kita. Awak, ini lelaki dulu ya. Awak seorang, awak berdua, awak semua. Ni semua berzakar 3 orang dan perempuan. Awak seorang, awak berdua, awak semua. 6 orang ini saja yang boleh ditujukan kata amar. Jadi pendek, dia lebih mudahlah sebenarnya fi'il amar. Ya. Betul. Okay. Dan kalau boleh kita nak kemahiran kalau kita nak kemahiran, berubahnya daripada fi'il madi 3 huruf kepada 4 huruf yang ada 3 bentuk berbeza. Itu semua kita nak kemahiran tu. Ya, betul. Okay. Dan 5 huruf tu tak apa, tinggal 10 sebab dia banyak kan. 5 huruf dia banyak. Kalau 6 huruf tu mudah, 1 sahaja sebenarnya. 1 bentuk sahaja. Okay. Yang lain ada soalan tak? Masjid tadi apa Ustazah? Okey, kalau saya bagi nak terjemahkan dia, kita boleh kata nama terbitan. Bolehlah. Saya bagi contoh ya. Masdar kan Ustaz? Ya, masdar. Kawan kita tanya tentang masdar adalah isim. Isim al-masdar. Kalau kita kata isim fa'il, maksudnya pelaku kepada perbuatan. Kalau kita kata isim maf'ul, maksudnya benda yang dilakukan, benda yang dibuat. Tapi kalau kita kata isim masdar, itu lain. Maksudnya kata nama terbitan. Saya bagi contoh ya. Guru berbincang dengan anak murid. Dengar ya, guru berbincang dengan anak murid. Jadinya kalau guru maksudnya pelaku. Isim fa'il, perbuatannya apa? Berbincang. Berbincang siapa yang kena, pihak yang kena dibincang tadi? Anak murid. Contohnya lah. Tapi kalau kata nama terbitan ataupun al-masdar, kita boleh kata perbincangan. Itu dia al-masdar. Pak, perbincangan. Dia ada penambahan. Ya. Perkataan asal tu. Ya, ada. Dia ada pe'an, me'an, be'an. Itu. Itu kira masdar lah dah. Dia isim. Yang penting kita kena tahu dia isim. Dia bukan fi'il.
Isim mazdar tu ya. Okey? Ya. Okey, perbincangan, perbualan, percakapan. Kadang-kadang dia ada hujung, dia tak ada pe, me, tak ada pun boleh. Ada pun boleh, bukan mesti wajib ada pe, me, be depan tu dah. Larian, boleh je. Tak masalah kan? Larian ke apa, asalkan ada imbuhan. Sama ada imbuhan di hujung ataupun sama ada imbuhan tu di awal dan di hujung, tak ada masalah. Tetapi dia bukan fi'il, dia adalah isim. Tapi dia bukan isim fa'il, pelaku tadi bukan. Dan dia bukan isim maf'ul, benda yang dibuat, benda yang dilakukan, bukan. Nampak? Ya? Okey. Ada soalan lain? Silakan. Sila. Itu al-mazdar. Kalau bolehlah, ketiga-tiga fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, lepas tu isim mazdar. Saya lebih suka sebut isim lah. Isim mazdar, isim fa'il, isim maf'ul. Kalau boleh. Itu kita nak mahirlah di bibir kita. Okey? Ya. Cumanya isim mazdar tu dia dia senang cerita, dia bukan kata setiap perkataan ada isim mazdar, tak. Dan kadang-kadang ada satu perkataan tu, fi'il madhi tu dia ada banyak isim mazdar dia. Kadang-kadang satu fi'il tu ada satu je isim mazdar dia. Isim mazdar ni benda kita tak boleh kontrol sebab dia terpulang. Jadi kita cari dalam kamus biru saja. Ya, ada fi'il yang mempunyai banyak isim mazdar. Ada fi'il yang tak ada isim mazdar mungkin. Ada fi'il yang ada satu je isim mazdar. Ada yang mungkin ada dua, ada tiga. Jadi isim mazdar ni agak banyak, jadinya kita tak perlu hafal bentuk dia. Ya. Tapi cukup kalau kita tahu dia bukan fi'il, dan cukup kalau kita tahu dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Ya. Okey? Itu tentang al-mazdar lah, ataupun isim mazdar. Okey, ada soalan lain? Ada? Tak ada. Tak ada ya? Alhamdulillah. Kalau ada silakan. Tak ada, tak ada masalah. Ya. Okey, tak ada. Jika tak ada, kita akhiri di sini. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Illa liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum. Kita doakan yang terbaik untuk semua ya. Untuk diri kita dan semua, insya-Allah. Ya. Okey, baik. Assalamualaikum, baik. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih.